Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya sama-sama kita mengungkapkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi memberi ruang dan juga kesempatan untuk sama-sama kita berada pada hari ini di dalam program Durus Ramadan Anjuran Akademi Mukarramah. Jadi sidang penonton dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulakan perkongsian kita pada hari ini, seperti biasa jangan kita lupa sama-sama untuk kita subscribe channel YouTube Akademi Mukarramah, like, share, komen. Seterusnya jangan lupa untuk menekankan butang loceng untuk mendapatkan video-video yang terbaru daripada pihak kami. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah hari ini kita masih berbaki di dalam bulan Ramadan, beberapa hari lagi untuk bulan Ramadan menutup tirainya. Jadi ada baiknya perkongsian kita pada hari ini, kita akan menceritakan berkenaan puasa-puasa yang diharamkan bagi seorang muslim untuk berpuasa pada hari-hari yang kita akan sentuh nanti. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah taala di dalam kitab beliau Fiqhus Siyam, ketika mana beliau membicarakan berkenaan dengan ibadah puasa, beliau mengatakan bahawa ibadah-ibadah di dalam Islam ini boleh dikategorikan kepada tiga kategori. Yang pertama, ibadah yang berbentuk memerlukan kepada usaha tubuh badan, seperti ibadah puasa dan juga ibadah solat. Dan ibadah di dalam kategori yang pertama ini dipanggil sebagai ibadah badaniyah, yang pertama. Kemudian yang kedua, Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengkategorikan yang kedua, ibadah yang berbentuk memerlukan kepada pengorbanan harta, seperti ibadah zakat, sedekah dan sebagainya. Kategori kedua ini dipanggil sebagai ibadah maliyah, kategori ibadah yang berbentuk memerlukan kepada pengeluaran ataupun pengorbanan harta. Yang ketiga, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, adalah ibadah yang berbentuk memerlukan kepada dua kategori yang pertama dan kedua tadi, iaitu ibadah yang memerlukan kepada usaha tubuh badan, dan juga yang kedua, ibadah yang memerlukan kepada pengorbanan harta, iaitu kategori yang ketiga, iaitu ibadah seperti ibadah haji dan juga umrah. Jadi ibadah puasa dia termasuk dalam kategori ibadah yang pertama, ibadah yang memerlukan kepada usaha tubuh badan. Sebab tu kita melihat orang yang berpuasa, mereka menahan diri daripada syahwat dan juga perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa, bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Jadi sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa adalah suatu ibadah yang mana ibadah puasa adalah ibadah yang ditetapkan perintah ataupun arahannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana ibadah puasa tersebut, ibadah puasa merupakan satu ibadah yang mana ibadah ni adalah suatu perkara yang kita mesti melakukan sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan erti kata yang lain, apa-apa yang dilarang oleh agama, maka ia tidak dianggap sebagai suatu ibadah, bahkan jika melakukan ia menjadikan seseorang itu berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua ibadah puasa
adalah suatu yang dituntut di dalam agama. Ada ketikanya dan ada waktu-waktunya ibadah puasa tersebut dia menjadi haram bagi seorang muslim. Jadi ibadah-ibadah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu ibadah yang seorang muslim wajib untuk melakukan ibadah tersebut. Sekiranya satu-satu ibadah dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka haram bagi seorang muslim untuk melakukan ibadah tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh." Apa yang didatangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah fakhudhuh, maka terima dan lakukanlah ibadah tersebut. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang ditegah dan apa-apa yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fantahu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhenti dan kita tidak melakukan perkara ataupun ibadah-ibadah tersebut. Jadi di dalam bab ibadah puasa ada keadaan-keadaan dalam situasi-situasi yang tertentu seorang muslim dibenarkan untuk melakukan ibadah puasa. Dan ada dalam situasi-situasi yang tertentu seorang muslim dilarang untuk melakukan ibadah tersebut. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan berkongsikan berkenaan dengan hari-hari yang diharamkan bagi seorang muslim untuk melakukan ibadah puasa. Antaranya ibadah berpuasa pada 2 hari raya, iaitu yang pertama pada hari raya Aidul Fitri, iaitu hari yang pertama di dalam bulan Syawal. Pada hari tersebut Nabi SAW melarang setiap orang Islam untuk berpuasa pada hari tersebut. Dan yang kedua adalah pada hari Aidul Adha, ataupun kita panggil dengan hari raya korban. Jadi hari raya korban dia merujuk kepada hari yang ke-10 di dalam bulan Zulhijjah. Jadi kedua hari raya tersebut diharamkan oleh seorang muslim untuk melakukan ibadah puasa pada kedua-dua hari tersebut. Sekiranya seorang muslim berpuasa pada hari tersebut, puasanya tak dianggap sah. Bahkan jika dilakukan dengan sengaja boleh membawa kepada berdosa kerana mengetahui hukum dan juga larangan untuk berpuasa pada hari tersebut. Bahkan orang yang bernazar sekalipun, jika berpuasa, seperti mana kita sedia maklum, nazar hukumnya adalah wajib untuk melaksanakan. Bahkan Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya, sebagaimana dalam surah Al-Insan, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah puji perbuatan orang yang menunaikan nazarnya. Cuma di dalam bab berpuasa, bernazar untuk berpuasa pada hari yang diharamkan, tetap tidak sah, bahkan tidak terhasil nazar daripada orang yang bernazar untuk berpuasa pada hari-hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdalilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nazara ay yuti' Allah falyuti'hu." Kata baginda Nabi, siapa-siapa yang bernazar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka taati Allah Subhanahu wa taala. "Wa man nazara ay ya'siyahu fala ya'sih." Kata baginda Nabi, sesiapa yang bernazar untuk menderhakai Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sesekali dia menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan bernazar pada hari-hari yang dilarang dan ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak sah. Perbuatan tersebut, berpuasa juga pada hari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perbuatan suatu bentuk maksiat dan juga kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sepakat ulama mengatakan orang yang bernazar pada hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia bernazar, maka tidak sah nazar tersebut. Jadi larangan berpuasa pada 2 hari tersebut berdalilkan sebuah hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Kita baca hadis tersebut. An Abi Ubaid qala syahidtul 'Eid ma'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu faqala. Kata Abi Ubaid, dia mengatakan bahawa
ketika mana pada hari raya beliau bersama dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengatakan, Umar mengatakan, hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamiha. Bahawa Umar kata bahawa 2 hari ini adalah hari yang dilarang ataupun ditegah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kita pada berpuasa padanya. Yaumu fitrikum min siyamikum, iaitu hari yang kamu berbuka daripada puasa kamu, iaitu merujuk kepada hari yang pertama dalam bulan Syawal. Wal yaumul akhar, dan hari satu lagi adalah hari yang takuluna fihi min nusukikum, adalah hari yang kamu makan sembelihan korban-korban kamu, iaitu hari merujuk kepada hari raya Aidul Adha. Jadi kedua hadis ni, kedua hari raya tersebut adalah hari-hari yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kita berpuasa pada kedua hari tersebut. Ini sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Aidul Fitri adalah hari yang dilarang bagi seorang muslim untuk berpuasa pada hari tersebut. Sebahagian ulama mengatakan hikmah kenapa kita dilarang berpuasa pada hari raya yang akan datang beberapa hari lagi. Kata ulama kerana untuk membezakan di antara hari yang umat Islam wajib berpuasa dan hari-hari yang umat Islam tidak wajib berpuasa. Yang pertama. Yang kedua, kata ulama juga, kenapa kita diharamkan berpuasa pada hari raya Aidul Fitri pada 1 Syawal? Kerana untuk menunjukkan bahawa telah sempurna 1 bulan kewajipan untuk umat Islam berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nak menunjukkan sebulan puasa di bulan Ramadan telah sempurna, maka pada hari yang pertama di dalam bulan Syawal maka kita diharamkan untuk berpuasa. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya antara hari yang diharamkan juga untuk kita berpuasa adalah pada ayyamut tasyriq, iaitu pada 11, 12 dan 13 di dalam bulan Zulhijjah, iaitu 3 hari yang mengiringi hari raya Aidul Adha, hari raya Kurban. Jadi pada ketiga-tiga hari tersebut juga sebagai seorang muslim kita dilarang untuk berpuasa pada ketiga hari tersebut. Berdasarkan sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Aisyah dan juga daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Mereka berkata, qala lam yurakhas fi ayyamit tasyriq ay yasumna illa liman lam yajid al-hadiya. Kata Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mereka mengatakan bahawa lam yurakhas, tidak diberi rukhsah ataupun keringanan untuk orang Islam berpuasa fi ayyami tasyriq, pada hari-hari tasyriq, untuk ayyasumna, untuk kita berpuasa, illa liman lam yajid al-hadi, kecuali bagi mereka-mereka yang tidak mendapati ataupun tidak ada binatang hadiyu. Jadi pada hari tasyriq, hari yang dilarang untuk orang Islam berpuasa, kecuali bagi mereka-mereka yang melakukan haji, mereka-mereka yang melakukan haji secara tamattu' dan juga qiran. Jadi bagi mereka yang melakukan haji dengan cara demikian, sekiranya tidak mendapati binatang sembelihan, ketiadaan binatang sembelihan atau sebagainya, ataupun binatang sembelihan tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka hendaklah berpuasa 3 hari pada di Makkahul Mukarramah, dan 7 hari lagi berpuasa di tempat tinggal masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa taala, faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu 3 ayamin fil hajj wa 7 idza raja'tum. Kata Allah, faman lam yajid fasiyamu 3 ayam, sekiranya mereka tidak mendapati ataupun ketiadaan binatang sembelihan, maka hendaklah fasiyamu 3 ayam, berpuasa 3 hari. Fil hajji wa 7 idza raja'tum, ketika musim haji tersebut, dan berpuasa 7 hari ketika mana mereka telah pulang.
Jadi puasa di bulan di hari tasyrik, 3 hari tasyrik diharamkan ke atas orang Islam kecuali bagi keadaan kes yang tadi ini sahaja. Dibenarkan untuk mereka berpuasa atas keadaan yang tertentu sahaja. Jadi muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulannya, kita hanya menyentuh 5 hari saja. 5 hari yang diharamkan untuk kita berpuasa saja. Yang pertama adalah hari yang pertama pada bulan Syawal. Yang kedua adalah hari yang ke-10 di dalam bulan Zulhijjah, iaitu hari raya Korban ataupun Aidul Adha. Dan juga 3 hari di bulan Tasyriq. Hari yang ke-11, 12 dan juga 13 pada bulan Zulhijjah. Jadi 5 hari kita akan sentuh. Kita hanya sentuh perkongsian kita hari ini adalah 5 hari ini saja yang diharamkan untuk orang Islam untuk berpuasa. Adapun hari Syak, separuh yang kedua di dalam bulan Syaban, yang itu telah disentuh pada perkongsian oleh asatizah kita pada video-video ataupun rakaman yang lalu. Jadi sidang penonton boleh merujuk kepada video-video tersebut. Jadi kesimpulannya pada pertemuan perkongsian kita pada hari ini adalah 2 hari raya dan juga 3 hari tasyrik adalah hari yang mana dilarang seseorang muslim untuk berpuasa tersebut, dan larangan tersebut berbentuk ta'abbud. Maka wajib sebagai seorang muslim untuk menahan diri daripada berpuasa daripada 5 hari tersebut. Dan tidak sepatutnya bagi seorang muslim untuk melakukan ibadah puasa pada hari-hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 36, tidak patut bagi seorang mukmin lelaki, bagi mukmin lelaki dan juga wala mukminatin, dan juga bagi seorang mukminah perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bila mana Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menetapkan sesuatu hukum, sesuatu keputusan, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, maka mereka memilih pilihan yang lain sebagaimana daripada penetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang sesiapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah melakukan sesuatu kesesatan yang jelas. Yang kedua, masih berbaki beberapa hari lagi kita di dalam bulan Ramadan. Marilah sama-sama kita mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memburu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita at-taqwa, iaitu sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti daripada melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan menutup tirainya, maka kita teruskan amal ibadah kita, pertingkatkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal usaha kita, pengorbanan kita yang telah kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada diri saya dan juga sidang penonton sekalian. Kita tangguh dulu pertemuan kita pada hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.